Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Safari Ken? Ustaz harap Safari sihat bersama keluarga di rumah. Okey, minggu lepas kita dah belajar kan Safari. Seharap Safari tengok video yang Ustaz hantar pada minggu lepas tu berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Okey, minggu ni kita tengok perkara-perkara yang menjadi sunat dalam sembahyang, perbuatan-perbuatan sunat dalam sembahyang. InsyaAllah Ustaz cuba terangkan dekat Safari seringkas dan senang yang boleh Safari faham lah, insyaAllah. Ustaz mesti ceritakan juga dekat Safari, walaupun mungkin tajuk dia nampak macam banyak ataupun pening sikit. InsyaAllah nanti bila kita dah jumpa dekat sekolah, Ustaz akan terangkan balik ya. Okey, sunat, perkara-perkara sunat dalam solat. Okey, ada dua perkara sunat dalam solat Safari. Namanya, kita kenal nama dia tu. Pertama sunat hayat, yang kedua sunat abad. Sunat hayat, sunat abad ataupun abad hayat. Tak kisahlah mana dulu. Kita sebut abad dah dulu. Sunat abad, sunat hayat. Sunat abad, sunat hayat. Okey. Apa beza sunat hayat dan sunat abad ni? Okey. Jom kita tengok. Petak yang warna merah ni, sebelah kanan ni, sunat abad. Apa tu sunat abad? Sunat abad ialah sunat, amalan sunat yang amat dituntut. Perkara sunat ataupun perbuatan yang sunat yang sangat dituntut untuk kita buat dalam solat. Jika kita tinggal, jika kita tak buat, kalau kita tak buat terlupa, kita hendaklah ganti dia dengan sujud sahwi. Sujud sahwi nanti Ustaz cerita. Sujud sahwi nanti Ustaz cerita kemudian lah. Okey. Cuma Safari kan faham macam ni. Amalan sunat abad ni mesti kena buat. Sunat yang sangat dituntut untuk kita buat. Kalau kita tak buat, kita kena ganti dia dengan sujud sahwi. Okey, faham kan satu? Okey. Kemudian contohnya. Contohnya apa? Membaca doa kunut. Doa kunut kalau kita sembahyang subuh tu kita ada baca doa kunut kan. Doa kunut. Jadi kalau kita yang ada orang yang tak baca doa kunut, jadi dia kena buat sujud sahwi. Sujud sahwi. Okey, itu satu contohlah doa kunut. Okey. Masa sembahyang subuh. Okey. Itu sunat abad. Sunat abad. Okay. Sunat hayat. Apa pula sunat hayat? Sunat hayat lawan kepada sunat abad. Perkara yang sunat juga. Abad tadi pun sunat juga. Sunat hayat, amalan sunat yang dituntut. Amalan sunat yang dituntut untuk kita buat. Tapi kalau kita tinggalkan, kita terlupa ataupun kita tak buat, tak perlu ganti dia dengan sujud sahwi. Tak perlu. Tak perlu. Contohnya apa? Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Dibagi contoh. Doa iftitah ni kalau kita sembahyang, rakaat pertama sebelum kita baca surah Al-Fatihah, kita akan baca Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran. Okey. Itu kalau kita terlupa, tak apa. Tak ada masalah. Yang wajib tadi surah Al-Fatihah. Dan kena sujud sahwi tak? Tak perlu. Sebab dia sunat hayat. Sunat hayat. Sunat hayat ni ada yang berbentuk bacaan dan ada yang perbuatan. Okey, nampak? Jadi Ustaz harap Safari mungkin ada sedikit macam pening-pening nak faham dan sebagainya, tapi Ustaz cuba bagi faham yang sesimpel ataupun semudah yang mungkin lah. Hari ni kita belajar tentang maksud dia dulu supaya Ken dapat bezakan. Dalam sembahyang ni ada dua perbuatan sunat yang kita belajar, iaitu sunat abad dan sunat hayat. Apa beza dia? Sunat abad kalau kita tak buat, kita kena ganti dia dengan sujud sahwi. Sunat hayat kalau kita tak buat, kita tak perlu ganti dia dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Itu nantilah Ustaz cerita. Okey, Ken? Faham? Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.